Mungkin ni video terakhir berkenaan karakter misteri dari isu yang ke-9 tu. Mungkin. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Din. Selamat datang ke channel saya. Hari ni kita nak buat lagi satu video berkenaan teori karakter misteri. Karakter misteri yang muncul pada pengakhiran isu yang ke-9 hari itu. Okey, Boboiboy Galaxy musim 2 isu 9. Sebelum saya cerita lebih lagi, saya nak recap balik teori pertama, teori kedua, dan hari ni saya nak buat teori yang ketiga. Dan dalam teori ketiga ni akan ada dua bahagian. Jadi korang semua kena bersabar. Okay, video ni tak panjang, insyaAllah, jangan risau. Teori saya yang pertama, karakter yang penghujung tu adalah Kuputri. Kuputri lawan dengan Retaka. Kuputri kalah. Kemudian Kuputri yang kalah ni, dia nak perbaiki balik diri dia. Mungkin dia punya kepak patah ke apa. Dia masuk delik dalam versi Pupa. Dan kemudian 100 tahun kemudian, dia keluar balik. Jadilah Kuputri yang lebih kuat ke sebagainya lah. Okey, teori bersama saya, karakter tu Kuputri. Teori kedua saya, karakter tu adalah Kuputri. Tetapi, dia adalah Kuputri yang dilahirkan semula daripada Kuputri. Saya bandingkan benda ni dengan karakter Mothra daripada Godzilla. Okay, basically, saya akan terangkan korang berkenaan dengan life cycle, okay, putaran hidup untuk karakter Mothra, dan basically rama-rama dalam dunia sebenar lah. Okay, mula-mula dia akan ada telur. Lepas telur tu akan jadi beluncas. Ingat, beluncas ni penting. Kemudian lepas beluncas ni dia akan jadi pupa, dan pupa tu akan lahirkan basically kupu-kupu yang baru. Dan kemudian kupu-kupu yang baru ni akan bertelur, dan bertelur tu akan jadi balik beluncas dan sebagainya. Dia akan buat pusingan lah kan. Okay, jadi karakter Mothra daripada Godzilla, dia bila dia buat macam tu, dia lahirkan semula Mothra yang sama macam Mothra yang asal. So let's say Mothra ni nama dia Tipah. Okay, Tipah akan keluarkan telur. Kemudian telur tu akan jadi beluncas. Beluncas tu akan jadi pupa. Pupa tu bila lahir, dia akan jadi Tipah semula. Okay, Tipah yang asal dah mati, Tipah yang baru akan lahir. Macam tu lah lebih kurang Mothra punya kehidupan. Jadi saya cakap mungkin Kuputri pun sama. Okay, jadi Kuputri yang asal tu memang dah tak ada. Tapi sekarang ni dia dah jadi pupa. Dan pupa tu dah jadi dah jadi lahir balik dan jadi Kuputri balik. So karakter tu masih Kuputri, tapi Kuputri yang baru, bukan Kuputri yang kita tengok 100 tahun lepas punya Kuputri. So hari ni saya nak cakap pasal teori yang ketiga, iaitu karakter tu bukan Kuputri dan bukan sesiapa yang kena mengena dengan Kuputri, tetapi adalah some random people from planet Bayugan. Okay, orang yang siapa je dari planet Bayugan. Jadi saya akan cerita sikit berkenaan politik planet Bayugan, teori saya berkenaan politik planet Bayugan, dan kemudian apa yang mungkin akan berlaku selepas ini. Teori saya berkenaan dengan politik planet Bayugan ni datang daripada satu panel daripada komik Boboiboy Movie 2 Evolusi Kuasa. Percaya atau tidak, okay, saya dapat macam satu idea sebab saya tengok karakter di planet Bayugan ni, rupa mereka macam beluncas. Yes, saya akan tunjuk rupa mereka sekarang. Okay, saya akan tunjuk. Jadi bagi korang nampak muka dia, dan kemudian saya akan tunjuk korang macam mana beluncas. Biasalah kita kena pastikan dia korang nampak. Dan ini adalah rupa karakter yang ditunjukkan dalam komik ni. Tak salah saya kalau korang pergi tonton movie yang kedua pun, kita akan nampak raja di planet Bayugan. Tapi saya akan cerita lebih berkenaan raja ni sekejap lagi, sebab saya nak tunjuk korang rupa asal beluncas dalam dunia sebenar kalau korang tak tahu kan. Okey, dekat atas kepala saya ada gambar beluncas. Okey, saya tak cakap beluncas ni rupa sama macam dalam apa yang saya tunjuk korang tadi. Tetapi kalau korang tambah dekat beluncas ni, korang tambah tangan, okay, lengan, dan kemudian tambah kaki, rasanya sama kot. Okay, rasanya sama. Okay, ini adalah basically kepala dia. Okay, kalau kat sini tambah lengan, tambah kaki, buang belakang ni ke, mungkin belakang ni pun ada, dia akan jadi rupa yang lebih kurang sama macam penduduk planet Bayugan. So planet Bayugan, even raja dia yang kita tengok dalam movie yang kedua, rupa mereka macam beluncas. Okay, macam beluncas. Kuputri dikatakan pemaisuri lama, okay, pemaisuri asal di planet Bayugan. Okay, tapi Kuputri rupa dia tak macam raja yang kita tengok dalam movie kedua. Kenapa? Kuputri rupa dia macam rama-rama. So apa yang saya cakap tadi, rama-rama ni adalah selepas pupa, dan sebelum pupa dia adalah beluncas. Kuputri adalah putri di planet Bayugan sebelum dia mati mungkin. Dan sekarang raja ni yang menggantikan Kuputri. Apa yang membezakan raja sekarang yang kita tengok dalam movie kedua ni dengan Kuputri adalah rupa mereka. Jadi ini adalah teori saya berkenaan politik di planet Bayugan.
Untuk di planet Bayugan, kebanyakan penduduk mereka, rupa mereka adalah seperti beluncas. Okey, maksudnya mereka dah daripada telur menjadi beluncas tu untuk pergi ke proses menjadi pupa dan kemudian jadi kupu-kupu tu akan ambil masa yang sangat lama, ataupun mungkin ada beberapa yang tak boleh jadi pun pupa. Okey, tak boleh jadi sampai ke tahap pupa tu. Jadi mereka kebanyakan kekal dalam form beluncas. Tapi bagi yang terpilih, okey, dari segi biologi ke macam mana, dia akan menjadi pupa dan kemudiannya akan menjadi kupu-kupu, yang bila mereka lahir je daripada pupa tu, mereka jadi kupu-kupu kan, mereka terus akan dipilih menjadi puteri ataupun raja ataupun permaisuri di planet Bayugan. Okey, jadi planet Bayugan ni dia pilih ketua dia berdasarkan siapa yang lahir macam tu. Okay, basically macam The Chosen One lah. Okey, kalau kita tengok banyak movie ke apa-apa, dia ada something dipanggil The Chosen One. Okey, orang yang normal, random dekat tepi jalan, tiba-tiba jadi ketua, jadi hebat, jadi superhero sebab dia adalah The Chosen One. So, di planet Bayugan, saya rasa, teori saya, siapa yang boleh jadi kupu-kupu, dia akan jadi ketua. Sebab itulah Kuputeri adalah ketua atau permaisuri lah, basically di planet Bayugan. Dan bila Kuputeri mati sekarang, mungkin semua orang tak boleh berubah, tak ada yang The Chosen One tu, tak ada. So, selama 100 tahun, raja mereka atau permaisuri mereka adalah orang yang berbentuk ni, sebab mereka perlukan ketua, mereka perlukan raja. Jadi mereka terpaksa pilih seorang daripada kalangan beluncas ni. Dan pada penghujung isu yang ke-9 tu, puteri mereka yang baru lahir. Dan dari situlah saya nak bawa kita ke teori yang kedua dalam video ni lah. So masa part 2 untuk teori ni. Jadi sebelum tu saya nak recap balik, saya nak cerita balik apa yang saya maksudkan tadi, sebab saya nak bagi korang betul-betul faham. Okay, saya punya teori, di planet Bayugan semua orang rupa dia macam beluncas, tetapi sesiapa daripada beluncas ni yang boleh berubah menjadi pupa dan kemudian menjadi berama-rama atau kupu-kupu, karakter ini ataupun orang ni, tak kisahlah siapa pun, dia akan jadi ketua yang baru di planet Bayugan. Itu basically saya rasa teori saya untuk politik di planet Bayugan ni. Okay, macam saya cakap, dalam movie-movie banyak benda ni berlaku. Jadi apa yang mereka perlu ada sebagai ketua ataupun sebagai raja, sebagai permaisuri di planet Bayugan, salah satunya adalah kuasa elemental beliung. Jadi mungkin cerita selepas ni, okay, moving forward, cerita Bobo Boy adalah berkenaan karakter baru ni yang sekarang adalah puteri di planet Bayugan ataupun permaisuri di planet Bayugan, yang datang untuk ambil semula yang apa mereka rasakan hak mereka di planet Bayugan, iaitu kuasa elemental beliung. Okey, jadi mungkin lepas ni Bobo Boy bukan sahaja kena deal dengan satu karakter jahat, malahan Bobo Boy kena deal dengan keseluruhan planet, dan mungkin akan bawa ikut benda ni akan bawa sampai ke tahap sampai tapops. Okey, mungkin Semana Tarung, Mas Mana pun akan masuk campur, sebab benda ni besar. Benda ni besar, dia melibatkan satu planet, pemilihan ketua satu planet, dan ketua tu kata saya nak balik kuasa yang asalnya adalah pemilik penduduk planet Bayugan, iaitu elemental beliung. Mereka rasa kuasa elemental beliung tu adalah milik mereka sebab sebelum ni Kuputeri ada kuasa yang tersebut. Jadi sekarang ni mereka nak semula untuk kebaikan planet mereka. Okey, mungkin mereka trauma lah. Okey, dah lah Kuputeri mati, lepas tu Rataka datang lagi sekali untuk hancurkan lagi sekali planet mereka. Dengan masa dekat dalam movie kedua, bila Rataka pergi sedut elemental beliung di sana kan. Jadi mungkin mereka memang macam desperate sangat sekarang ni, mereka perlukan balik kuasa ni. So cerita ni akhirnya akan pergi kepada Bobo Boy sendiri, akan pergi kepada Bobo Boy punya morality. Okay, Bobo Boy punya morality akan dipersoalkan dalam cerita ni. Jadi saya rasa sangat interesting lah kalau Bobo Boy kena buat pilihan yang besar macam ni. Okay, satu pilihan Bobo Boy akan nampak sebagai orang jahat dari mata pandangan penduduk planet Bayugan, ataupun Bobo Boy akan jadi hero di kalangan mereka sebab Bobo Boy dah jaga kuasa elemental ni untuk mereka, dan sekarang raja atau mereka punya permaisuri yang baru dapat kuasa beliung untuk jaga planet mereka. So saya tak tahulah kan kalau Monster nak pergi sampai tahap ni, okay, untuk dalam penceritaan mereka, tapi ini adalah teori saya. Alright. Oh, saya nak kena recap lagi sekali. Yang teori pertama, semua penduduk Bayugan rupa mereka macam beluncas, tetapi sesiapa yang boleh berubah jadi kupu-kupu akan automatik jadi ketua. So maksudnya ketua planet Bayugan ni tak semestinya anak Kuputeri ataupun makcik Kuputeri ke, nenek Kuputeri ke, ataupun pakcik dia ke, tak kisah. Dia adalah somebody yang terpilih, the chosen one di planet tersebut. Yang kedua, semua ketua di planet ni perlu pegang satu kuasa, iaitu kuasa elemental beliung. Dan sekarang selepas mereka ada ketua yang baru, okey, sementara raja yang kita tengok dalam movie tu kira macam raja sementara lah. So kita ada ketua yang baru ni sekarang on the way pergi ke bumi untuk
minta balik kuasa dia yang asal, okey? Ataupun dia akan guna cara kekerasan ke cara baik ke, kita pun tak pasti. Buat masa ni saya rasa kalau cerita boy cara kekerasan lah kan. Tapi itulah dia teori saya tentang Planet Biogun, siapakah karakter misteri, dan kemudiannya apa yang mungkin akan berlaku dalam isu yang ke-10 dan selepas tu. Apa-apa pun itu sahaja daripada saya tentang teori ini. Sebelum saya tamatkan video, first kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang tonton video saya. Okay, lebih-lebih lagi daripada semua saya punya subscribers daripada Indonesia. Korang semua memang baik hati sebab terus support saya untuk channel ni. Saya tak tahu nak cakap macam mana lagi. Terima kasih. Berkenaan dengan giveaway guys, saya bukan tak nak buat giveaway untuk ke Indonesia, tapi saya tak mampu. Okay, sebab kos dia terlalu tinggi. Hari tu saya hantar hadiah giveaway yang limited edition tu ni. Okay, saya hantar benda ni kepada seorang pemenang di Indonesia, Ramadika. Saya hantar ke Jakarta. Kos dia terlalu tinggi. Jadi untuk saya buat lagi sekali lepas ni memang agak susah lah. Maksudnya nak buat lagi sekali dalam masa 1-2 minggu memang payah lah untuk saya. Jadi saya tak boleh buat terus. Tapi insyaAllah bila sampai ke 2000 subscriber, saya akan buat lagi satu giveaway yang mana saya akan cuba hantarlah ke luar negara, lebih-lebih lagi ke Indonesia. Sebab ramai subscriber saya dari Malaysia dan Indonesia sahaja. Kepada yang 4 orang menang giveaway semalam, tahniah. Ada lagi yang belum contact saya. Buat masa ni baru 2 orang. So jadi please contact saya. Okay, sebab saya nak alamat dan kemudian saya boleh hantar. Ribuan terima kasih kepada semua yang join giveaway saya. InsyaAllah lepas ni untuk episode 11 kita akan buat giveaway lagi. Dan mana tahu kalau saya ada rezeki, kalau korang semua baik hati, boleh share video ni ataupun boleh minta kawan-kawan lain subscribe ke apa. Okay, supaya bila channel saya sampai dapat 2000 subscriber, saya boleh buat lagi satu giveaway untuk untuk yang lah masa untuk 2000 subscriber. Apa-apa pun guys, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semua yang dah subscribe, kemudian yang like video ni, yang komen video ni. Korang semua memang terbaik. Okay, setiap like, setiap komen tu membantu channel saya. Okay, jadi kalau korang buat tu memang terbaik lah. Okay, sekali lagi terima kasih. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Naik balik dah kes COVID ni. Ya Allah, takutnya pasal Mekamatu ni. Dia Mekamatu tayang ke tak tahun ni, kita pun dah tak pasti lagi sekali. Okay, apa-apa pun ribuan terima kasih. Lagi sekali, berapa kali cakap terima kasih. Harap korang semua sihat-sihat. Dah ni kali kedua cakap sihat-sihat. Jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Bye-bye.